الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bahagia tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan lagi pada kita untuk meneruskan kuliah bulanan kita Selasa pertama di Masjid Zahir kita ini. Setelah kita dipaksa bercuti beberapa lama tempoh lebih kurang berapa bulan, 3-4 bulan lah. Hari ini kita dapat sambung balik. Jadi kita berdoa mudah-mudahan perkara ini dapat kita hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Keadaan masih belum pulih. Kita tengok pun angka masih sekitar 4,000 lebih lagi. Kedah pun 400 turun 300 lebih minggu tu lagi. Jadi keadaan masih kita kata perlukan kepada kawalan. Jadi betul lah diminta kepada kita untuk jaga diri, jaga kita sendirilah. Jadi disiplin diri kita terhadap isu-isu masalah-masalah kesihatan ini dan kebersihan kita kena peka. Baik, kita terus. Bagi yang ada buku, muka surat 25, soalan 35. Apakah hukum bersyarah di waktu hampir sembahyang Jumaat di masjid? Pokoknya dah lama dah orang tanya. Dulu lagi hukum orang duk bagi kuliah sebelum sebelum khutbah Jumaat. Apa hukum bersyarah di masjid-masjid dengan perkara yang bersangkut dengan perkara agama Islam pada hari Jumaat sebelum atau kemudian daripada Jumaat? Hukumnya di sisi syarak harus. Tegasnya tidak sekali-kali menjadi haram, bahkan terkadang-kadang boleh menjadi wajib sekiranya syarahan itu dibuat atas sebab-sebab hendak menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Walaupun ada hadis berbentuk larangan membuat halaqah perhimpunan sebelum Jumaat, itu apabila masuk waktu Jumaat. Tapi selama ni hak kita buat tradisi dan zaman berzaman di tempat kita adakan kuliah, ceramah, tazkirah sebelum masuk waktu Jumaat. Jadi waktu Jumaat pukul 1.10 contohnya. Jadi dalam pukul 12.30, 12.45
Jadi pengkuliah akan bagi tazkirah atau ceramah ringkas. Jadi elok-elok 1-5 minit, seminit 2 sebelum masuk waktu Zuhur, waktu Jumaat dia berhenti. Jadi kuliah itu sebelum waktu Jumaat berhenti. Jadi masuk waktu azan, seterusnya dengan apa nama khutbah lah. Jadi tak ada masalah. Itu yang diamalkan di tempat kita. Malah seluruh dunia Islam pun begitu. Jadi tak ada lah lajak sampai masuk Jumaat duduk syarah lagi. Itu ada masalah sikit dari segi itu. Hukum pun makruh lah kalau lajak masuk Jumaat. 36. Seseorang menjadi imam dalam sembahyang jamaah, adakah ia menanggung segala kesalahan-kesalahan bacaan dan perbuatan makmum yang mengikutnya? Jadi seorang jadi imam dalam sembahyang jamaah, maknanya dari kita ni lah. Jadi si imam kita ni dia tanggung ke semua ke kesalahan yang makmum baca ni, makmum buat? Benar. Kalau macam tu punya jawapan, kalau lah ada orang faham begitu tu senang banyak. Kan? Jadi dia baca tak cukup pun imam tanggung, dia baca tak kena sebut tak kena pun imam tanggung. Dan bila nak sudah kan? Imam tidak menanggung kesalahan bacaan makmum, tetapi imam hanya menanggung ketinggalan bacaan makmum yang masbuk. Ni satu saja. Imam ni dia tanggung apa? Tanggung bacaan makmum yang tak sempat habis Fatihah sebab dia terlewat masuk. Itu je. Dengan dalam faham. Adapun tentang perbuatan makmum yang salah, ada kalanya ditanggung oleh imam seperti meninggalkan duduk tahiyat awal, dan ada kalanya tidak ditanggung oleh imam seperti meninggalkan sujud sahwi atau sujud tilawah. Itu perbuatan tak apa lah. Kita nak tengok hak yang qauli dulu, bacaan. Jadi imam kita selama ni kita duk faham, imam menanggung bacaan makmum tu adalah hanya kalau makmum itu masbuk, yakni dia terlewat masuk. Jadi dia terlewat masuk, dia tak sempat nak habis bacaan Fatihah dia. Kan? Dia elok-elok masuk dalam saf, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tengok imam dah baca surah habis dah, baca Fatihah habis dah, baca surah pun dah hujung dah. Waktu ni masbuk ni, orang makmum ni dia kena faham, dia masuk terlewat, imam dah baca hujung dah. Jadi dia tak perlu baca doa iftitah, a'udzubillah pun tak perlu, terus bismillah. Tapi kalau sempat nak auzubillah, ambil auzubillah lah, sat saja. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok imam rukuk, dia baru Ar-Rahmanir-Rahim ayat yang ketiga. Nak habis banyak lagi tak boleh. Ketika ni dia wajib ikut imam. Habis baki bacaan dia ni lah ditanggung oleh imam. Masalah ni saja. Jadi kalau yang dia baca ni tak kena, sebut tak kena, jatuh huruf ke, jatuh kalimah ke, ini imam tak tanggung, itu sendiri tanggung. Kalau rosak bacaan Fatihah dia, batal sembahyang dia. Itu dia nak tahu lagu mana? Itu dia kena tahu, kena belajar lah. Baca Fatihah bagi elok, bagi betul. Itu imam tak tanggung, itu sendiri tanggung. Jadi kalau baca tak kena, batal sembahyang. Imam cuma tanggung bacaan yang tak habis ya. Boleh. Kalau imam pun baca tak betul, dia jadi imam.
rosak lah sembahyang. Tak boleh lah. Tak boleh. Imam kalau dia baca tak kena, tak betul, memang rosak sembahyang, batal lah. Makmum tak rosak. Tak rosak bacaan dia. Cuma masalah dia nanti sedap tak sedap je. Makmum kalau dia tahu kata bacaan imam itu tak betul, apa makmum kena buat? Mufaraqah. Makmum kena mufaraqah. Makmum kalau dia tahu, dia dapat kesan memang bacaan tak betul, bacaan hak wajib lah, Fatihah lah. Hak sunat tak apa, tak batal sembahyang, rosak bacaan saja. Tapi dalam Fatihah tu 7 ayat tu memang dia sebut tak kena, jelas dia sebut tak kena. Makmum sedap. Makmum mufaraqah, kena mufaraqah. Kalau makmum gagah ikut dengan makmum batal sembahyang dia. Tak boleh. Itu secara ringkas dia. Makmum kena mufaraqah. Tapi kalau bacaan makmum hak tak kena ni hanya pada ayat surah, itu tidak membatalkan sembahyang, rosak bacaan imam tu saja. Makruh. Tapi kalaulah makmum dapat kesan juga, 2-3 kali dia baca tak kena ni, kalau dia lupa tu lain hal, ni sebut tak kena, memang salah terus. Makmum afdal pada dia mufaraqah. Ya, kena lah, wajib mufaraqah, dia tak boleh ikut. 37. Adakah dituntut sembahyang sunat selepas daripada azan atau bang hari Jumaat? Dituntutkah kepada kita buat sunat lepas azan bang hari Jumaat? Pasal kan zaman Nabi dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar, bang sekali je. Lepas pada bang, terus Nabi naik mimbar khutbah. Baik zaman Sayyidina Uthman, bang 2 kali. Jadi lepas bang pertama tu ada yang sunat ke tak? Nabi tak pernah buat pun. Adalah dituntut sembahyang sunat selepas daripada azan, yakni bang hari Jumaat, iaitu sunat Jumaat qabliyah, macam kita duk buatlah hari ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an." أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 والظاهر أنه بتوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi ada hadis asar lah yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi pertama ni hadis lah, riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata," apabila salah seorang dari kalangan kamu sembahyang Jumaat, falyusalli, hendaklah dia sembahyang, qablaha, sebelum Jumaat itu, 4 rakaat, wa ba'daha 4, dan selepasnya pun 4 rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Anna ibn Mas'ud kana yusalli qabla al-jumu'ah 4 wa ba'daha 4. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah beliau sembahyang sebelum Jumaat 4 rakaat, selepas Jumaat 4 rakaat. Tuan-tuan, kita oleh kerana hari Jumaat ni hari cuti umum, cuti am bagi negeri Kedah kita, walaupun tak semua negeri di Malaysia, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Jadi kita tak kalut kerja hari tu. Jadi tengah hari kita dah main Jumaat, alang-alang
Bagi siapa yang tak kalut mana eloklah. Buat sunat sebelum Jumaat tu 4 rakaat. Saya duk parti ramai dah yang duk buat. Ramai dah. Sebelum Jumaat 4 rakaat, selepas Jumaat pun 4 rakaat. Jangan berpada dua, betul lah sunat juga. Tapi kalau dah ada isyarat Nabi pernah sebut 4, lebih baiklah 4. Kebetulan hari Jumaat kita pun tak kalut benar kan, pasal dah cuti. Hak kerja tak apa tu lain cerita lah. Kerja swasta, bank dan sebagainya, lepas kerja lepas tak boleh lama, tak apa lah. Kita hak yang tak ada kerja, cuba-cubalah berjinak-jinak untuk menambahkan amal ibadat kita. Baik. Kita pindah ke surat soal apa ni? Bab zakat, buka surat 59. Maka apa majalah 59. Jadi yang ada buku muka surat 59. 19. Adakah harus dari segi hukum syarak membayar elang hadir mesyuarat zakat dan belanja tambang kepada qadhi-qadhi, pegawai daerah dan sayyid-sayyid yang jadi ahli jawatan kuasa zakat daripada rial, yakni wang zakat? Sampailah pun ada jawatan kuasa zakat tu. Ahli-ahli dia beberapa orang ahli yang terpilih oleh sultan dilantik. Jadi ini mereka duk mesyuarat memutuskan keputusan dan sebagainya yang berkaitan dengan perjalanan dan juga dasar hal ehwal zakat di negeri Kedah kita ni. Mereka hadir mai tu boleh tak bagi sagu hati? Hukum dia. Jadi saya tak pasti ada berapa orang. Tapi mereka ni mai ni ada 9 ke 11 orang ke, mereka mai tu mesyuarat, kerja mesyuarat mereka lama pula, sepagi kadang-kadang besari. Boleh tak bagi elang sikit, sagu hati sikit? Ni adakah harus dibayar elang hadir mesyuarat kepada qadhi-qadhi, pegawai daerah dan individu-individu tertentu sebagai upahan dan bayaran? Ini hendaklah dibuat dan diambil dari peruntukan bahagian amil, dan harus dibayar tambang kerana hadir mesyuarat itu harus boleh. Sebab mereka berhak ke? Mereka kan dah ada gaji, ada kerja, ada jawatan. Bukan miskin pun. Bukan soal mereka dari bukan mereka tu orang kata apa, tak termasuk dalam asnaf tu. Memang tak termasuk. Tapi mereka tu dilantik sebagai satu jawatan kuasa yang bekerja dalam mengurus hal ehwal utama dan dasar zakat di negeri Kedah. Mereka juga dianggap sebagai orang yang bekerja dalam lembaga zakat, yakni di bawah amil. Jadi mereka berhak atas amil, bukan atas mereka tu orang miskin. Pada memang mereka tak miskin. Mereka bukan orang fakir. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha, wal amilin, orang yang bekerja. Jadi siapa-siapa yang bekerja di jabatan zakat tu, lembaga zakat itu, daripada pucuk tu sampailah ke bawah, ibu pejabat dan juga seluruh cawangan-cawangan di daerah-daerah negeri Kedah, amilin mereka ini. Termasuklah amil-amil yang dilantik di setiap masjid tu. Amil lah tu. Mereka bekerja, pipi kutip. Apa berhak. Amil memang ada asnaf dalam tu pun nombor 3 lagi dalam ayat Quran tu. Boleh, harus. 20. Jika seseorang itu menyimpan zakat hingga beberapa tahun tidak menghabiskan dia pada tahun itu juga, apakah hukumnya pada syarak?
Wajib atas tiap-tiap seorang itu menunaikan zakatnya hingga selesai pada tiap-tiap tahun yang wajib zakat atasnya. Jika ada baki yang belum ditunainya, maka wajib atasnya menunainya dengan segera. Tuan-tuan kena ambil perhatian sikit. Setengah orang dia alik tu, dia terlupa buat pula zakat, dia terlupa kan, dia tak ni kan, dia terlupa. Ataupun dia adalah apa-apa yang dia tak tengok, dia rasa dia silap kira ke, kan, tiba-tiba zakat dia banyak ni, tiba-tiba dia buat keluar tak habis, separuh saja ke, separuh lagi dia ingat silap kira lah, dia buat keluar sejumlah tertentu. Jadi apabila dia kira balik, ada orang beritahu ke, dia tanya lebih lanjut, oh dia kena buat keluar banyak ni. Contohnya dia kena buat keluar zakat RM500. Kalau ikut tu, tiba-tiba dia silap kira awal tu dia buat keluar 300 je. 200 ini pergi mana? Hutang. Buat keluar. Bila dia sedar ni, masuk tahun berikutnya, hujung dah. Tahun berikutnya, hujung pun hutang pada tahun lepas. Betul. Kalaupun dia kata, benarnya pasal saya itu 3 tahun lepas. 3 tahun lepas tu pun masih hutang. RM200 tu berkeluar untuk hak tahun tu. Kena hutang. Ni tak boleh pakai HP kira ya. Tak. Ni bab ibadat ni. Baik. Jika seseorang itu menyimpan ia akan padi zakatnya, tiada bagi kepada mustahaknya, bahkan dia belanja kepada barang yang wakaf seperti masjid dan madrasah dan lain-lain, apakah hukumnya zakat itu? Dia berkeluar zakat padi tapi tak bagi kepada orang yang berhak terima, tapi dia pitak di masjid, pitak di mahat tahfiz, boleh ke tak? Ni pun ada berlaku ni. Beri zakat kepada yang bukan mustahak itu tidak sah. Dia bawa keluar zakat padi dia, dulu tak apalah guni-guni kan, dah tak ada lah guni-guni tu, pakai pi ambil untuk duitnya. Celah tu dia kata nak ambil juga 3 kampit dan pitak di mahat tahfiz. Hak ni zakat aku. Beri zakat kepada yang bukan mustahak itu tidak sah. Dan membelanjakan kepada wakaf masjid, madrasah dan sebagainya itu tidak termasuk di bawah salah satu daripada 8 bahagian. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharibina fi sabilillah wa ibnis sabil. Semua 88 tu semua manusia. Tak boleh, tak sah. Jadi kena bagi kat orang. Dua-dua, apakah syarat-syarat yang perlu ada pada diri seorang amil zakat? Adakah sekadar mengetahui hukum-hukum fiqah saja? Jika ia mengetahui hukum-hukum fiqah yang berkenaan dengan perkara yang ditugaskan kepadanya yang bersangkut dengan zakat, maka sahlah ia menjadi amil. Apa syarat nak jadi amil? Apakah? Tahu sekebar sedikit fardu ain, khususnya yang berkaitan. 23. Pembayaran zakat padi yang dikeluarkan oleh petani dijualkan kepada Cina. Bila ada berlaku gitu kan? Jual kat Cina. Yalah, dah kelang tu milik Cahaya Amin Ali. Dan amil zakat hanya pergi kepada Cahaya Amin Ali itu menerima harganya, yakni wang saja. Adakah sah pembayaran zakat yang begitu? Jawapan dia tidak sah. Saya tak pasti tuan-tuan, soalan ini adakah soalan tepat sebegitu ataupun ada lagi huraian dia. Sebab kalau ikut amalan Allah, petani, pak-pak tani kita, pengusaha-pengusaha mendang, mereka lepas mengerat, lori pergi ambil, lepas tu lori pergi mana?
terus pergi Kelang kan, terus pergi Kelang. Kelang had orang kita tak apalah, Kelang had Jaya Nur Alip kan, ditimbang apa semua habis clear lah, cuci apa semua lah kali, pergi jual lah tu kan, pergi jual kat Kelang. Si Jaya Nun Ali ni pun kira siap, dia pun tahu dah, dia faham dah. Lepas timbang apa semua tu, zakat kan, ni kita punya zakat. Dia tak ambil, si Amil tu ikut belakang lori, dia ambil kat Jaya Nun Ali tu. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tuan-tuan nak jawab ke mana? Lah, berlaku tu. Jadi saya tak tahu soalan ni lagu mana. Kalau sebab yang keluarkan zakat padi ni siapa? Tuan padi lah. Dia pun tak pegang dah. Jaya Nun Ali ni buat keluar cek ke, buat keluar apa ke? Soalnya Amil mai ambil kat siapa? Jadi kalau dia ambil kat Jaya Nun Ali, sah ke tak? Di sini saya tak pasti soalannya. Pasal kalau Pak Tani ni betul lah yang kira apa semua Jaya Nun Ali apa? Dia kira boleh. Dia pun tahu lah, kata you punya zakat, dia pun sebut kata you punya zakat banyak ni. Zakat banyak ni. Amil mai. Ni you ambil zakat. Jadi siapa yang bagi? Yang suar tu Cina, Jaya Nur Alip. Tapi yang buat keluar zakat asal siapa dia? Tuan tu. Tapi tuan tu tak ambil, terus ambil di kaunter, di pejabat. Kalaulah dia ni walaupun dia niat memang zakat, tapi seolah-olah kalau dia kata dia wakilkan kepada Jaya Nur Alip untuk bagi, ayat tu tak boleh. Sebab wakil mana boleh orang bukan Islam, mana boleh. Jadi afdalnya dia pegang dululah, biar dia sendiri yang buat keluar. Tapi kalau dia hanya tinggal saja, dia kata okey saya terima ni, cuma I tinggal tak atas meja je, ustaz lagi kawan I main ambil cek ni, itu tak apa. Ni jadi tak sah tu, tak sah tang mana. Kalaulah si tuan tu dia niat kat Jaya Nun Alip tu sebagai wakil untuk serah bagi, tu tak boleh. Saya wakil mana boleh, orang bukan Islam. 24. Kepada siapakah wajib kita mengeluarkan zakat sekiranya di negeri yang kita tinggal itu tiada ada orang Islam? Ni payahlah kan. Hendaklah dipindah zakat itu dan diberi kepada yang mustahak menerima di dalam negeri yang sehabis hampir dengan negeri yang kita tinggal itu. Tak ada lah. Sebab kita ni kalau berlaku pun ni mungkin di luar negara, di dalam negara yang bukan Islam, masyarakat Islam jadi minoriti, jadi boleh jadi tempat mereka tu tak ada orang yang berhak menerima, mereka kena keluar sikit ke bandar lain ke dan sebagainya. 25. Apakah hukum kita memberi zakat kepada orang yang kita tahu dia akan menggunakan zakat itu untuk perkara yang ditegah oleh Tuhan seperti untuk berjudi? Kita nak bagi, nak tolong dia, nak tolong keluarga dia, tapi dia ni take judi. Takut kita bagi, memang bukan takut lah, memang kita yakin dah tahu dah orang take judi ni guna bagi duit,
100 bagi kat dia, 230 je dia bagi untuk nak beli barang rumah saraan keluarga. Lebih banyak tu 70-80 ringgit pergi judi. Orang yang bagi zakat kepada dia sah memberi zakat kepada orang yang diketahui suka berjudi jika ada padanya mana-mana sifat yang terkandung di dalam asnaf yang 8 seperti fakir, miskin. Akan tetapi haram kerana ditakuti atau dibimbangi dia guna pembayaran atau duit zakat itu kepada perkara yang haram, iaitu umpama berjudi. Jadi terletak pada kita, jadi pada pemberi tu, pengeluar zakat, kalau dia nampak kata dia ni kalau bagi pun tak jadi kerja, bukan kita boleh duit dengan nak tolong dia dengan keluarga dia, lagi naik lemak, naik minyak lagi, dia guna duit pergi tikam judi pula dengan berkuat sebagainya. Kalau kita sampai tahap tu, kita pun jadi haram bagi, kerana boleh duk suruh dia pergi, dia duk syok duk pergi main judi lagi. Tak boleh. Haram perbuatan, berkeluar zakat sah. Ada biasa sikit. Okey, kita pindah lagi. Zakat di Kedah bayar di polis. Boleh ke tak? Zakat tempat kita sini keluar di luar kawasan, boleh ke tak? Sama macam zakat fitrah, sama kerja di Kuala Lumpur, tapi oleh kerana 2 hari sebelum raya dah balik cuti, keluar zakat fitrah di sini, padahal pendapatan dia sana, kerja sana, semua duit sana. Sah tak zakat dia? Sah. Boleh. Cuma dari segi keutamaan, keutamaan di tempat dia. Kalaulah di tempat dia tu masih ada orang yang masih memerlukan bantuan dan memang asnaf masih banyak, afdal di tempat dia lah. Boleh. Muka surat 82, soalan 4. Adakah menjadi kesalahan akad nikah, mendiri rumah dan sebagainya antara masa 2 khutbah raya puasa dan raya haji? Kita faham tak soalan ni? Adakah menjadi kesalahan akad nikah, mendiri rumah, buat rumah? Ini bukan mendiri rumah tangga, akad nikah tu dulu buat rumah dan sebagainya antara masa 2 khutbah raya puasa dan raya haji. Khutbah puasa, raya puasa dengan khutbah raya haji, antara 2 khutbah tu ada orang pula yang akad nikah, confirm tak mayang. Kompom pok ni tak main raya. Ada juga. Aduh. Tengah duk baca khutbah raya tu, semayang dah main raya tu. Lepas mayang naik lah khutbah kan lah. Tengah-tengah duduk antara 2 khutbah, dia keluar di rumah, akad nikah. Salah ke tak? Sah ke tak? Jadi puak ni memang confirm dah tak main raya. Main raya. Tidak ada kesalahan di segi syarak akad nikah, mendiri rumah dan sebagainya dilakukan antara masa 2 khutbah raya puasa dan raya haji itu, kerana tidak ada nas-nas syarak yang menunjukkan kesalahan berbuat demikian. Macam-macam. Okay, ayat ni panjang sikit, saya nak berhenti dekat ni.
Saya nak beralih ke ni isu semasa. Isu semasa pun lama lah. Sebab saya pun baru dapat ni tentang buku ni, Harta Pusaka. Ni saya ada tak banyak. Ini terbitan Jabat Mufti lah. InsyaAllah kalau ada lebih tu bulan depan saya buat main. Apa ni? Ni berkaitan dengan harta pusaka. Harta mana yang jadi pusaka, mana yang tak jadi pusaka. Secara ringkas, panjang juga, tapi tak apa, saya selit-selit saja. Ini soalan-soalan lazim himpunan fatwa, soalan-soalan lama. Ini had semasa yang kita duk hadapi hari ni lah. Baik. Kes pertama ni 70. Isu dia sabitan tarikh anggapan mati. Anggapan mati mangsa tragedi MH370 dengan merujuk tarikh kehilangan pesawat MH370 oleh Jabatan Peguam Negara pada 8 Mac 2014. 2014 kita pun ingat. Pasal semua lupa lah. 2014 saya pun lupa baca ni, pun ingat balik. Mac 2014, Mac 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun. Ni pun dah Disember nak masuk 2022, 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Peristiwa MH370 ni hampir 8 tahun dah, tuan-tuan. Dalam hal ini, Jabatan Pendaftaran Negara turut mengambil tindakan memperakukan kematian dan mengeluarkan surat anggapan mati. Oleh kerana ni peristiwa dan kejadian ini pada tahun 2014 lalu, kita apabila nak baca ni kena imbau balik seolah-olah kita masih berada di tahun 2014. Kalau baca lah semua dah selesai dah. Ini kita nak cuba hayati tu, kita cuba imbau balik seolah-olah macam kita masih berada di tahun 2014. Jadi pada waktu itu yang sama, apabila Jabatan Peguam Negara mengisytiharkan dengan rasminya bahawa peristiwa dan kejadian kehilangan MH370 itu pada 8 Mac 2014, susulan daripada itu Jabatan Pendaftaran Negara pun berkeluar perakuan kematian dan mengeluarkan surat anggapan mati kepada 6 orang waris penumpang mengikut ketetapan tersebut. Muzakarah Jabatan Fatwa Kebangsaan Malaysia berpandangan sabitan tarikh kehilangan mangsa pesawat MH370 perlu dilakukan dengan cermat. Nanti sah, bukan kita tak peraku, kita akan perakui, tapi nanti sah. Pasal dari perspektif hukum fiqah ada hukum dia. Nanti sah tu. Jadi pasal apa yang fatwa suruh hold sah, suruh tangguh sah, jangan kalut lagi. Pasal sebab di sisi fiqah syariat mereka ini dikenali sebagai mafqud. Orang mafqud, mim, fa, qaf, waw, dal. Mafqud. Mafqud. Mafqud maknanya hilang. Orang hilang. Mereka ini dianggap orang hilang. Jadi nak hukum terus kata mati, persoalannya mana jenazah? Lah ni MH370 bukan jenazah, dengan kapal-kapal terbang pun tak jumpa. Bangkai kapal terbang pun tak ada. Kalau MH17 tu tak apa, ada kan, sah dah kena tembak. Bangkai kapal terbang pun relai selerak sebab ditembak, jatuh tu ada. Walaupun mayat-mayat tu memang semua mati, hancur, dikutip je, tapi ada. Sah dah kata penumpang MH17 itu terkorban kesemuanya. Tapi MH370 tak jumpa bangkai. Nak hukum mati dulu mana? Nanti saya itu nama dia mafqud.
mafqud, orang hilang. Jadi keputusan dia, apabila belum dimuktamadkan lagi kata MH370 ini, tak ada bukti kata para penumpangnya itu mati ataupun masih hidup, jadi kita tak boleh melibatkan banyak fiqh, banyak hukum fiqh di sini. Antaranya harta pusaka, antaranya juga para isteri. Kalau sah kata mati, barulah si isteri ini akan menjalani iddah kematian 4 bulan 10 hari. Ni nak kata mana ni? Bisa tu. Mafqud ada hukum dia tersendiri di sisi fiqh. Jadi keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa para penumpang pesawat MH370 dianggap telah terkorban pada tadi peristiwa kejadian itu berlaku 8 Mac 2014. Fatwa memutuskan para penumpang terkorban pada 29 Januari 2015, April 2014, Januari 2015, hampir tak sampai setahun lah, sebab dia April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, 9 bulan. 9 bulan lepas tu barulah diputuskan kata semua penumpang pesawat MH370 dianggap telah terkorban. Mula daripada bila? 29 Januari, bukan daripada 8 Mac. Jadi waris mangsa hendaklah memohon perintah anggapan mati. Dalam istilah lah dia kata anggapan mati di Mahkamah Tinggi Sivil selepas genap tempoh 7 tahun. Ini dah lebih lah kan, dah masuk hampir 8 tahun. Hari itulah di Mahkamah Sivil. Daripada tarikh tragedi yang disahkan itu sebelum pengurusan pembahagian harta pusaka mangsa dilaksanakan. Di sisi syarak fiqh kita, jadi orang yang mafqud ini ada hukumnya tersendiri, iaitu pihak ulil amri kena mengesahkan dan merasmikan, mengumumkan dengan rasmi dari mana mula tempoh ataupun pada waktu mana nak dianggap mereka telah terkorban. Itu ulil amri, pihak berkuasa. Kita pada hari itu adalah pihak kerajaan sendiri, yang mana YAB Perdana Menteri ketika itu mengumumkan, ada teks tu saya tak bawa, mengumumkan pada tarikh 29 Januari ini dianggap bermulanya, tapi yang buat pengumuman ni pengurusi Muzakarah Fatwa Kebangsaan Tan Sri Abdul Syukur Husin. Jadi mula daripada 29 Januari 2015 barulah bermula hukum hakam yang berkaitan dengan waris-waris ni. Nak sembahyang ghaib mula daripada 29 Januari, pembahagian harta pusaka mula daripada 29 Januari, para isteri bermula iddah kematian suami daripada 29 Januari 2015 ini. Bukan daripada bulan Mac 2014. Pasal syarak memberi tempoh tertentu agar mereka ni mungkin sebab oleh kerana dah hilang, tak ada bukti jenazah, tak jumpa, tak ada nama pun mafqud. Mafqud maknanya hilang. Orang yang hilang tak ada khabar apa, tak tahu kan? Jadi tunggu, boleh jadi kapal terbang ni kita pun tak tahu kan, kot ada makhluk lain buat pelaripi alam lain lah, kot lah, mana nak tahu. Tuan-tuan ingatlah 2 tahun 3 tahun lepas ada seorang hamba Allah hilang di gunung di belah Ipoh tu, kan tak jumpa sampai lah.
Siapa ingat? Padahal di belah Ipoh tu hutan bukannya hutan belantara di Banjaran Titiwangsa. Hutan di pinggir bandar Ipoh je pun, malah kawasan tu kawasan rekreasi, walaupun di kawasan sebelah tu bukit hutan lah, tapi di tebing lerengnya itu adalah kawasan rekreasi. Ada trek, orang duk jungle trekking kan, jungle trekking ni, orang duk jogging sedia di situ. Tiba-tiba hamba Allah ni pergi jogging tak balik, hilang. Cari tak? Kerajaan mengerahkan pasukan, pelbagai agensi pasukan baju seragam, polisnya, tenteranya, relanya, bombanya, pertahanan awamnya, unit anjing pengesannya, malah dibantu dengan orang asli. Orang asli itu duduk dalam hutan tu dah. Gerah ke semua radius berapa puluh kilometer keliling tu, tak jumpa mayat. Tak jumpa mayat. Kalau jumpa mayat, sah kata dia, meninggal dunia. Lah, tak jumpa. Apabila tak jumpa, hukum mafqud. Sampailah tak jumpa. Apabila tak jumpa, kesian kat isteri dia. Kemudian harta dia, alhamdulillah. Jadi dahlah cakap-cakap ke ujung kita kata dengar orang bunian duk pelari lah apa pula, tak tahu dah itu. Ini kes pertama, semua ada hampir 10-11 kes tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan kita sambung kes-kes yang lain. Ini kes tragedi MH370. Jadi hukumnya hukum mafqud, iaitu orang yang hilang. Jadi tempoh orang yang hilang itu tak ada dalil yang khusus daripada Al-Quran dan juga sunnah, daripada hadis, tetapi adalah sedikit isyarat yang pernah dibuat oleh Sayyidina Umar. Pun begitu, para sebahagian sahabat tidak agak bercanggah bertentangan ataupun tidak menyetujui dengan apa yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Jadi akhirnya ulama lepas kemudian berijtihad adalah tempoh-tempoh tertentu. Jadi minimum setahun, paling lama 4 tahun. Pun begitu kembali balik kepada ulil amri. Jadi dalam masalah MH370, setelah usaha yang semaksimum mungkin telah dikerahkan untuk mengesan dan mencari MH370,